Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama hadir dalam majlis yang mulia ini, di mana majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang kelebihan majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan, mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan kita di antara kalangan orang yang telah dipermudahkan, dan juga di antara gambar pesanan Rasulullah ataupun kebaikan yang Rasulullah ingatkan kepada kita, bahawa orang-orang penuntut ilmu yang menuntut ilmu kerana Allah, ya, mereka itu akan didoakan oleh para malaikat. Mereka itu akan didoakan pengampunan oleh para malaikat, sehingga kan ikan-ikan di lautan dan binatang-binatang di dalam lubang, yakni seperti semut-semut, ya, beristighfar untuk kita sebagai penuntut ilmu, khabar gembira kepada kita. Ya, oleh kerana itu kita berusaha ikhlaskan diri kita dalam siri menuntut ilmu untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat ini, dan seterusnya berusaha untuk beramal dengan ilmu yang bermanfaat, dan kita mengharapkan Allah beratkan timbangan kita dengan apa yang dijanjikan untuk kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berada dalam membincangkan perkara yang terakhir berkaitan dengan syurga, yang mana perjalanan liku-liku yang kita mula dahulu pada alam nazak, alam roh, alam nazak, ya, sampai sekarang ini kita telah bicarakan antara ahli neraka dan ahli syurga. Dan ahli syurga ini pada hari ini adalah di antara pelajaran yang terakhir kita untuk menutup majlis ataupun tajuk yang kita berikan, liku-liku perjalanan hidup kita dari dunia ataupun dari alam permulaan ataupun dari hari kita dimatikan ataupun alam nazak sehingga kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan perjalanan-perjalanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terangkan kepada kita, ianya memerlukan keimanan. Dia bukan hanya sekadar cerita-cerita yang kita rasakan untuk mengisikan kekosongan. Kalau untuk mengisikan kekosongan, tidak usah dibicarakan secara kasar, ilmu bermanfaat tidak akan dapat. Tetapi kita mempelajari ini kerana Allah. Kita mempelajari ini kerana untuk memasukkan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa, yang dikategorikan di kalangan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu adalah yang paling kita harapkan. Dan kita mengharapkan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang terpilih ini, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan-perjalanan yang kita terangkan itu, kehidupan kita di alam akhirat penuh liku-liku, penuh dengan kesusahan. Bukan senang untuk berada di alam akhirat yang mana ianya dinilaikan di dalam Al-Quran 1 hari bersamaan 1000 tahun di dunia. Perjalanan yang menakutkan, menggerunkan adalah bermula kita berada di dunia ini. Bermula kita berada di dunia ini, ya, kalau apa yang kita buat, maka kita akan tuainya, hasilnya di akhirat. Apakah keadaan kita di waktu muda? Apakah keadaan kita di waktu berumur? Apakah keadaan kita waktu umur dah expired date yang dikatakan oleh Rasulullah, umur 70 ke 60 ke 70 adalah umur yang mana umat aku banyak yang akan dimatikan. Dengan arti kata lain, semua itu bergantung kepada kita untuk mengislahkan diri kita, mengubahkan diri kita untuk menjadi orang yang beriman ataupun tidak. Dan hasilnya kita akan tuai. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya bukan main-mainan. Hasibanna, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangkakan bahawa dirinya telah beriman sedangkan dia tidak diuji? Ujian-ujian bagi orang yang mempertahankan Al-Quran dan As-Sunnah di akhir zaman adalah ujian yang besar. Dan kita seharusnya berdiri di atas ujian itu. Dan kita mengharapkan ujian-ujian itulah yang mengangkat darajat kita di akhirat kelak. Istiqamah kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang mengangkat darajat kita di akhirat kelak. Iltizam. Tanggungjawab kita terlalu besar, syurga menanti kita. Kalau kita lakukan di waktu usia muda kita ataupun usia yang masih Allah berikan ruang kepada kita untuk terus melakukan amalan soleh, kita masih lagi alpa ataupun kita masih lagi lalai dengan apa yang kita ada, maka rugilah kita di perjalanan akhirat kelak. Bayangkan bermula kita dibangunkan di mahsyar itu adalah bergantung kepada amalan-amalan kita. Bermulanya kita dibangunkan di mahsyar itu yang Rasulullah kata mengikut orang yang mati itu mengikut keadaan dia mati. Kalau mati dalam keadaan jihad fi sabilillah dibangunkan dalam keadaan penuh darah dan baunya harum. Kalau mati dalam keadaan beriman begitu juga, kalau mati dalam keadaan kafir begitu juga. Berarti amalan-amalan itu bergantung kepada kita yang melakukan amalannya. Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kedudukan kita dibangunkan dengan amalan kita yang tak tahu sekarang? Adakah kita diterima oleh Allah ataupun tidak? Dan masihkah kita lagi dengan perangai lama, dengan mengumpat, mencela, mengata, berbagai-bagai yang kita lakukan? Dulu dengan mulut, sekarang dengan handphone kita, WhatsApp kita, Facebook kita, semuanya akan ditanya oleh Allah. Permulaan dah kita berhadapan dengan masalah. Perjalanan demi perjalanan, tak tahu berjaya ataupun tidak kita. Al-muhim, kitab bila dah diserahkan antara tangan kanan ataupun tangan kiri, maka kita akan ambilnya. Kalau dah tangan kiri, confirm kita bermasalah. Lagi masalah. Dahlah perjalanan di mahsyar itu bermasalah dengan amalan-amalan kita. Lepas tu di hari penyerahan kitab, kalau kita terima tangan kiri, confirm kita bermasalah. Na'udzubillah min zalik. Dan kita bila diserahkan tangan kanan, alhamdulillah, tetapi belum tahu lagi kedudukan seterusnya. Kenapa alhamdulillah? Itu gambaran yang agak baik kepada kita bahawa kita diserahkan tangan kanan. Kemudian bila dihisap, maka di situ lagi sakit. Tuan-tuan dan perempuan, hisap adalah audit. Apa yang kita lakukan, apa yang kita beli, apa yang kita belanjakan, semuanya diaudit, dan biasanya audit ini adalah satu perkara yang berat. Itu pasal peniaga-peniaga, audit itu amat penting bagi mereka, wajib bagi mereka. Letih. Audit itu bukan sekadar melihat amalan ataupun kerja buat perbuatan ataupun apa yang kita beli, apa yang kita miliki. Tak, bukan sekadar itu. Bahkan yang menjadi menggerunkan kita audit itu apabila sampai kita di mizan, audit tak settle lagi. Apabila ditengokkan amalan kita, terdapat satu perkara yang mana kita ada kaitan dengan orang lain. Umpatan kita, caci maki kita, apa lagi adu domba kita, fitnah kita kepada orang lain, maka disitulah menghakiskan amalan-amalan kita. Habis cerita. Dahlah kitab diserahkan tangan kiri. Dengan kedudukan yang begitu, menyebabkan kita secara kasar dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau amalan kita banyak, amalan kita baik pun, kalau benda-benda yang begitu datang, perkara yang boleh membatalkan amalan-amalan soleh, umpatan kita, fitnah kita masih ada lagi, kita tidak bertaubat sebelum mati, maka itulah yang akan merugikan kita, yang merosakkan siri amalan yang terbaik yang kita nak persembahkan kepada Tuhan kita yang Maha Agung dan Maha Suci. Bagaimana kedudukan kita? Kita tak lepas. Walaupun para ustaz, walaupun para tok guru, siapa saja, semuanya akan dihisap seperti mana yang dijanjikan.
Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ittaqillah, takut pada Allah pada diri kita masing-masing. Berhati-hati, terutamanya kita dalam keadaan usia yang makin-makin besar, makin-makin tua. Ya. Apabila Rasulullah dah mengatakan 60, 70, ambil perhatian. Ianya bukan main-main. Sudah sampai masanya untuk kita berhati-hati. Takkan lepas 70 kita baru nak berubah. Tapi dah biasa kalau waktu 60, 70 tak berubah, 40 ke atas tu tak berubah, susah nak berubah tu. Ya. Kata 70 lebih baru dia nak bertaubat, nak pergi haji, tiba-tiba nyanyuk. Kerana 70 lebih adalah umur nyanyuk. Bila umur nyanyuk dah tak guna dah. Harta yang banyak dah tak guna. Kecantikan dah tak cantik dah 70. Ya. Kehebatan kita dah tak ada dah. Bila masuk umur 70, kalau tak sihat, dia nyanyuk, dia jadi macam tu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, bila usia kita sudah nyanyuk, serahkan urusan itu kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki anak yang soleh untuk menjaga diri kita, ya, jangan harap. Jangan harap kita akan merasa selesa, bahkan silap-silap anak-anak kita akan hantar kita ke rumah kebajikan. Habis cerita. Na'udzubillah. Oleh kerana itu kita dahulukan, jadikan diri kita anak yang soleh. Bagaimana kita mendahulukan diri kita menjadi anak yang soleh? Ialah dengan apa yang boleh kita lakukan kepada ibu bapa yang masih hidup. Kalau dia masih hidup. Khidmat. Ya, khidmat. Dan jangan sekali-kali kita menyakiti ibu dan ayah kita dengan perkataan dan perbuatan. Sabar. Sabar. Dan yang paling penting, doa anak yang soleh itu menunjukkan kita ni anak yang soleh. Kalau kita tak pernah mendoa mak dan ayah kita yang hidup ataupun yang mati, walaupun sekali, ya, jangan kita katakan diri kita ni anak yang soleh. Kalau tak pernah doa untuk mak dan ayah kita yang hidup ataupun yang mati dalam satu hari itu sekali doa, jangan bicara kita untuk mengatakan diri kita anak yang soleh. Na'udzubillah. Jadikan, tuan-tuan dan perempuan, jadikan harian kita walaupun sekali kita doakan untuk ibu dan ayah. Kerana Rasulullah SAW mengingatkan bahawa 3 amalan ini yang akan dibawa oleh orang-orang yang telah mati. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. Oleh kerana itu, perbahasan ini merupakan satu perkara yang penting. Kalau seorang anak itu walaupun dia solat dahsyat apa semua, tak pernah mendoakan mak dan ayah dia, dia tidak dikategorikan anak yang soleh. Ya. Oleh kerana itu kita berdoa. Ya, ada masa berdoa. Jadikan doa itu zikir harian kita atau doa harian kita untuk ibu dan ayah kita. Baik, jadi perjalanan ini begitu menakutkan adalah disebabkan kesalahan kita sendiri. Kalau yang baik itu alhamdulillah, kalau yang buruk itu adalah kesalahan kita di muka bumi ini. Ya, sebelum kita mati kita tidak settlekan semua amalan-amalan kita, maka rugilah kita. Ambillah perjalanan di akhirat dengan menakutkan. Orang yang kafir pada selepas mizan terus dimasukkan ke dalam neraka mengikut Tuhan-Tuhan mereka. Namun orang yang beriman terbahagi kepada 2 golongan. Orang mukmin terbahagi kepada 2 golongan, yang mana yang satu ahli Islam, yang kedua ahlu bid'ah dan munafik. Maka kedua-dua ini akan bertemu di satu jalan menuju ke haud, tetapi golongan yang munafik dan ahli bid'ah ditolak keluar, tidak dibenarkan masuk di telaga haud. Dan kita dah bicarakan tentang waktu kita wukuf ataupun berada di satu tempat yang mana diarahkan sujud, di kalangan manusia tidak mampu sujud. Lepas tu kita berada di sepadan, yakni di kawasan pelepasan atau perjalanan menuju titian sirat. Maka golongan munafik diasingkan. Nampak tak bagaimana ditapis.
seluasnya seumpama 10 kali dunia. Rasulullah melanjutkan, orang itu pun berkata, apakah engkau memperli atau mempermainkan aku padahal engkau adalah Tuhan semesta alam ataupun Raja semesta alam? Anas berkata, aku melihat Rasulullah tertawa hingga tampak gigi gerhamnya. Anas melanjutkan, Rasulullah mengatakan, itulah penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya. Tuan-tuan dan perempuan, penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya 10 kali ganda kehidupan di dunia. Dan kenikmatan dia 10 kali ganda. Yang kita tak mampu untuk memikirkannya. Subhanallah. Minta Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga. Tapi tak nak yang akhir. Yang terakhir. Ya, jangan minta, ya Allah, jadilah aku ahli syurga yang terakhir. Jangan. Itu untuk ahli syurga yang terakhir 10 kali ganda. Kalau ahli syurga yang tingkatnya paling tinggi, wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah berlipat-lipat kali ganda. Wa idza apa dia? Kalau murtad jelas kafir. Dia tidak ada ragu-ragu, kalau murtad dah kategori kafir. Adapun okey, dia ada beberapa kategori. Kerana ahli bid'ah ni ada beberapa kategori yang kita kena faham. Ada ahli bid'ah yang mukaffirah. Ada ahli bid'ah yang tidak dikafirkan. Okey, kalau yang ahli bid'ah dikafirkan, memang dia termasuk dalam golongan yang dikategorikan seperti munafik. Okey, munafik, yang mana munafik dia ahli Islam tetapi hakikatnya kufur di dalam. Maka oleh kerana itu dia dikategorikan begitu. Maka kalau mengikutkan ayat Al-Quran dan dalam surah Al-Hadid itu mengisyaratkan mereka ini termasuk dalam golongan yang dimasukkan ke dalam na'udzubillah neraka yang paling asfal, paling bawah, kekal untuk selama-lamanya. Kerana disebabkan kekufuran mereka. Yang mana ahli bid'ah mukaffirah tu, yang dikafirkan. Misalnya Syiah, ya, itu pun Syiah kita katakan ada kategori. Orang awam dia jahil. Okey, orang awamnya jahil. Ulama-ulamanya yang mana mereka mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan sahabat, ya, mentakwilkan Al-Quran, dan ialah dia akidah dia memang fasid. Akidah bukan akidah Muslim, ahli sunnah. Maka dia kedudukannya yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang awam, mereka itu kedudukannya lain. Hanya Allah yang mengetahui, tetapi ulama tidak mengkafirkan. Ya. Ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. Wallahu alam. Secara kasar ada kemungkinan. Mungkin mereka itu di kalangan ahli-ahli yang ialah dia tengok keadaan dia, perbahasan ulama, kita rujuk kepada perbahasan ulama, bid'ah-bid'ah, jenis-jenis bid'ah yang mukaffirah, yang dikafirkan, bid'ah-bid'ah. Kita ada bid'ah akidah. Kita ada bid'ah fiqh. Ya, masalah-masalah tu diambil kira lah. Okay, kalau bid'ah fiqh tu tidak sama dengan bid'ah akidah. Tapi dalam bid'ah akidah pun kita menyaksikan kedudukan, ya, nak mengkafirkan seseorang itu bukan semudah yang disangka. Macam masyarakat kita, oh kafir dia. Ya, mudah. Ya, fasik dia, mudah. Tidak. Ya, beza parti pun dikafirkannya pada peringkat awal satu ketika dahulu. Ya, itu semua cara fikrah khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu kita bila menyaksikan bagaimana Imam Ahmad, kenalkan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad yang pernah dipenjara selama 3 tahun dan dipukul, disebat di dalamnya oleh pemerintah waktu itu, pemerintah di zaman Mu'tazilah, ya, yang mana mereka memaksa imam-imam ini menganut ajaran Mu'tazilah, beriktikad dengan Quran itu makhluk. Imam Ahmad dah kena, dan mereka mengkafirkan ulama-ulama ahli Mu'tazilah ni, ahli bid'ah Mu'tazilah ni mengkafirkan Imam Ahmad pada hari kemenangan Imam Ahmad apabila dia dikeluarkan, ya, dan diangkat kedudukannya. Lalu ditanya kepada Imam Ahmad bagaimana pandangan ulama-ulama Mu'tazilah ini, ya, berdepan dengan Imam Ahmad.
Ya, bila berdepan dengan Imam Ahmad, mereka mengatakan, apakah mereka ini kafir ataupun tidak? Subhanallah, ya. Apa Imam yang agung ini menjawab? Kalau kita, oh kamu dah kafir, kamu pun kafir lagi teruk. Itu kita. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah, lelaki yang agung ini, memahami manhaj aqidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu dia mengatakan, jika aku mengatakan seperti mana kau orang mengatakan, you all katakan tu, iktikadkan, ya, maka aku kafir. Maka aku kafir kerana aku orang yang ada maklumat, ada kefahaman. Ya, aku menganut ajaran seperti mana kamu, maka aku kafir. Tetapi bagi aku, kamu semua tidak kafir. Tak kafir. Subhanallah, ulama Mu'tazilah tu masih lagi Imam Ahmad mengatakan, kamu tu tak kafir. Kerana apa? Kerana kamu jahil. Subhanallah, Imam Ahmad, dahsyat, itu dia imam, ya. Yang mana kita sekarang ni, masya-Allah, hukum main di bibir je. Kita tengok baru ni yang terkeluar bab pilihan raya saja, ya, malaikat tak, apa dia kata? Malaikat tak marah kita pangkah. Begitu. Apakah hak? Dah cakap perak dah. Kenapa masukkan bab malaikat, masukkan bab itu sampai dia kata saya akan bertanggungjawab di depan Allah bila dipangkahkan tu. Masya Allah, Masya Allah. Kalimah serupa dengan kafir Quraisy yang mengatakan, ya, buatlah maksiat, kami yang akan tanggung. Mudahnya perkataan itu. Na'udzubillah. Baik, jadi ala kulli hal, ya, dalam bab-bab ahli bid'ah ini ada juga susunan dia tidak seperti, ya, yang dilakukan oleh golongan Khawarij yang mengkafirkan semua orang kabair, berdosa besar. Ya, Khawarij mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar. Tetapi ahli sunnah tidak begitu. Dia terliti dan terperinci. Oleh kerana itu, untuk membahaskan dalam bab-bab ini, ya, tidak semudah. Saya nasihat kepada ikhwah, sahabat-sahabat untuk rujuk dalam masalah akidah, ya, terutamanya jemaah sunnah ni berada dengan Baitul Salam, macam kita ada Ustaz Syekh Ustaz Asri Sobri. Ya, itu di antara tempat rujukan yang saya nampak baik, ya, masya-Allah, dari sudut akidah dan penyusunannya, ya, boleh dilihat dengan teliti. Abu Asma, ya, okey. Jadi perkara-perkara begini merupakan manhaj yang perlu kita jangan tergopoh-gapah. Cuma kita masuk dalam bab ini. Di dalam satu hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, dia adalah seorang yang datang setelah para penghuni syurga dimasuk ke dalam syurga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Dia berkata, wahai Tuhan, bagaimana bisa sementara orang-orang telah masuk ke tempat-tempat tinggal mereka dan menempatinya. Kemudian Allah menanyai, apakah kamu reda jika diberikan seperti apa yang dimiliki oleh seorang raja di dunia? Dia menjawab, aku reda. Ya, ini kisah di antara ahli neraka. Dia kalau ikutkan permulaan, mereka itu dimasukkan ke dalam sungai hayat. Ya, badan mereka dalam keadaan terbakar, dimasukkan sungai hayat, dia menghidupkan balik sel-sel dia, ya, dan akhirnya di sinilah perjalanan seterusnya. Kemudian, apakah kamu redha jika diberikan seperti yang dimiliki oleh salah seorang raja di dunia? Dia menjawab, aku redha ya Rabb Tuhanku. Allah berkata lagi, bahagianmu adalah itu ditambah yang sepertinya, yang sepertinya, yang sepertinya, dan yang sepertinya. Pada yang kelima, orang itu berkata, aku reda ya Tuhanku, aku reda. Lalu Allah berkata, ini untukmu dan 10 kali lipat yang sepertinya. Untukmu juga apa yang kamu inginkan dan apa yang enak kamu pandangkan. Subhanallah. Dalam hadis ini mengisyaratkan Allah dah katakan kepadanya seperti raja di dunia, raja yang paling istimewa. Ya, hidup di dunia ini 5 kali disebut. 4 kali. 1, 2, 3 berarti berlipat-lipat ganda, kemudian diberikan 10 kali ganda. Wallahu alam bisawab. Kita tak pernah hidup dalam keadaan raja, cuma kita tengok macam mana raja, wallahu alam. Tetapi kenikmatan, duduknya santai, ya, wallahu alam, ya, tapi begitulah kedudukan ahli syurga yang bakal dimiliki. Itu baru ahli syurga yang paling akhir, paling bawah. Subhanallah. Baik. Jadi ini di antara perkara yang
kita lihat kedudukan ahli syurga yang paling bawah, keistimewaannya seperti seorang raja, bahkan 10 kali ganda. Bagaimana kedudukan ahli syurga yang paling atas? Hanya Allah yang mengetahui, tak dapat digambarkan hanya dengan iman berbicara. Baik. Kemudian, dalam membicarakan, kita nak menutupkan kisah-kisah syurga ni, sesungguhnya di dalam syurga ini, yang Allah ceritakan, di dalam Al-Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ya, berlumba-lumbalah kamu kepada syurga, kepada keampunan Allah, di mana syurga itu dibentangkan luasnya seperti langit dan bumi. Tuan-tuan dan perempuan, dalam bab neraka kita telah bahaskan, neraka itu kecil, syurga itu luas seluas-luasnya, tetapi manusia mengambil neraka dari mengambil syurga. Ya, baik. Dalam bab ini kita menyaksikan di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, saya bacakan terjemahannya. Penghuni neraka tidak henti-hentinya dilemparkan ke dalam neraka. Sementara neraka berkata, apakah masih ada? Masih tambahan. Ya. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami katakan kepada neraka, dah penuh ke? Lalu neraka mengatakan, adakah nak ditambahkan lagi? Ya, subhanallah. Berarti neraka tu mengisyaratkan penuh. Kemudian, hingga Tuhan Allah semesta alam meletakkan telapak kakinya, hingga sebahagian neraka itu bergabung dan sebahagian lain dengan sebahagian yang lain. Kemudian neraka berkata, qad, cukup, cukup. Okey, ini di antara perkara yang agak menarik apabila kita, Allah dalam hadis ini mengatakan Allah meletakkan kakinya, laisa kamislihi syai', tidak sama dengan sesuatu. Kita beriman saja, jangan tergambar ya, jangan tergambar dengan macam kaki kita. Tak, kita beriman Allah letakkan kaki yang maha agung, maha mulia, yang layak baginya dan tidak sama dengan makhluk. Kemudian neraka berkata, cukup, cukup, dah penuh. Okey, dengan kebesaranmu dan kemuliaanmu. Sementara itu syurga selalu memiliki kelebihan tempat, kekosongan tempat, hingga Allah menciptakan satu makhluk untuknya, lalu di tempat makhluk tersebut di syurga untuk mengisi tempat yang kosong itu, ya, tempat yang lebih-lebih itu. Subhanallah. Allah ciptakan satu makhluk yang lain, dah manusia tidak mahu masuk, maka Allah ciptakan makhluk yang lain. Wallahu a'lam, ya. Apakah makhluk itu, hanya Allah yang mengetahuinya. Okey. Maka kedudukan syurga yang istimewa seluas-luasnya. Kita kena faham elok-elok. Kalau kadang-kadang orang bertanya, Ustaz, kalau luas-luas tu apa kita nak buat? Ya. Jangan cakap macam tu. Kerana kita berada dengan jiwa kita manusia di muka bumi. Pemikiran kita di muka bumi. Tak sama bila kita berada di akhirat kelak, program sudah lain. Agak menarik ya, sistem-sistem ni. Itu pasal kalau tuan-tuan dan perempuan menyaksikan bagaimana permulaan kejadian Adam tu, ya, kosong, macam mana komputer tu kosong, begitulah kejadian Adam. Lalu diinstalkan, ya, apa juga diinstalkan dengan sifat manusia, sehingga sifat rahim dimasukkan, sifat marah dimasukkan, sifat cemburu dimasukkan. Baru jadi manusia. Kemudian bila kita akan dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah, maka beberapa sifat dibuang. Sifat cemburu dibuang, sifat marah dibuang, sifat dengki dibuang. Dia tidak masukkan di dalam program kita. Subhanallah, maha suci Allah. Bagaimana? Wallahu alam. Bagi saya beriman. Kehebatan program yang Allah buat. Oleh kerana itu, ya, program yang Allah buat pada ahli syurga cukup menarik. Sehingga kan kalimah, ya, ahli syurga ini menyebut kalimah subhanallah, subhanallah ini adalah menjadi seperti mana kita bernafas pada hari ini tak henti-henti. Ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana? Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kamu merasa kelainan sewaktu bernafas? Tak ada, biasa. Dan begitulah tasbih itu akan dijadikan kepada diri kita seperti mana kita bernafas di dunia ini. Jadi kita dalam keadaan subhanallah, memuji-muji Allah. Begitu juga dalam program yang kita dah katakan,
misalan cemburu, dibuang kepada ahli syurga. Tak ada cemburu. Kalau cemburu, Abu Qatadah, ya, bini kita kat syurga kejar kita dengan kuali. Ya, cemburu. Ini nak pergi ride pun dah banyak macam ceritanya. Kan? Dah bukan jauh pun PD je. Nak pergi ramai-ramai jemaah. Baitul Salam, Baitul Sunnah, Baitul apa lagi, Yayasan Talim, kan? Tapi dah, isteri dah mula berbicara. Abang nak pergi lama mana? Sampai ada yang bawa isteri, bagi isteri rahat dulu, ya, di tempat-tempat tertentu untuk ambil hati. Ya. Itu kerana masalah cemburu. Tapi Allah campakkan, hilangkan sehingga bidadari bersama suaminya dan dia bersama suaminya, bidadari tak cemburu, isteri pun tak cemburu. Bagaimana tu? Wallahu alam. Ilmu di sisi Allah. Perasaan marah tidak ada, perasaan dengki tidak ada. Baik. Kemudian kita menyaksikan tempat-tempat, ya, sebelum kita berada di satu tempat yang paling istimewa, di mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, keistimewaan mereka itu menduduki tempat-tempat yang tertinggi, dan mudah-mudahan kita diberikan tempat-tempat yang tertinggi. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihat siapa yang mampu untuk menjadikan zikir harian dia. Kita tidak mewajibkan, tetapi siapa yang mampu. Bagaimana kita nak mendapati mahligai dalam syurga? Ya, begitu kena teliti elok-elok. Ya, apa amalan yang boleh mendapatkan mahligai? Tetapi kadang-kadang kita buat dek aja. Ya, oh sorry, istilah tu buat dek pula. Buat dek, tak erti nak guna apa. Buat tak tahu. Amboi, dah jadi orang muda kan. Buat tak tahu je. Tuan-tuan dan puan-puan, takkanlah kita, yalah kita di dunia mungkin rumah satu cukup. Tetapi di sana lain, ya, apabila Rasulullah mengingatkan di antara amalan-amalan yang boleh membenakan kita mahligai, sehingga kan Ummul Mukminin Ummul Habibah mengatakan, dia meriwayatkan hadis tentang solat sunat tu, semenjak aku mendengar hadis tu aku tak tinggalkannya. Ya, di antara amalan-amalan yang kita seharusnya miliki itu, ya, buku yang saya tulis tu khazanah, hari ni tak bawa lagi, lupa. Ya, minta maaf orang yang minta minggu lepas. Ya, di mana di antara amalan-amalannya dengan membina masjid. Kita tak mampu bina masjid, bagilah sikit. Ya, janji masjid itu berbentuk sunnah. Ingat, berhati-hati. Kerana saya menyaksikan ada orang yang kata, okey, ini wakaf kerawang-kerawang masjid. Tak ada. Kerawang-kerawang masjid tak ada dalam bab wakaf. Nak bina masjid. Walaupun sedikit, walaupun RM10, yang mana Rasulullah mengatakan, siapa yang bina masjid walaupun sebesar sangka burung, ataupun sebesar burung punya, apa ke nama? Sarang. Ya. Maka dibina baginya satu mahligai di dalam syurga. Yalah, takkanlah bina masjid dengan sebesar sarang. Maksudnya kita infakkan sebahagian yang kecil. Satu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke pasar, lalu dia membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, huwa hayyul la yamut, biadihil khair kulluh, atau dalam riwayat kulluh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diberikan beribu-ribu kebaikan dan dihapuskan beribu-ribu kesalahan, dan dibina baginya sebuah mahligai di dalam syurga. Tuan-tuan dan perempuan, pergi pasar je. Alhamdulillah. Ya. Bila saya dapat doa tu, alhamdulillah, kita cuba pergi pasar, pergi mall ke, pergi mana pasar sehari ke, tidak tinggalkan bacaan ni. Kerana inginkan syurga dan minta Allah hapuskan dosa kita. Kemudian dalam hadis mengatakan, barang siapa yang menjaga solat sunat 12 rakaat, ya, sunat qabliyah wa ba'diyah 12 rakaat. Itu mungkin rasa berat, kadang-kadang banyak. Apa dia? Ya, 2 qabliyah subuh, 4 qabliyah asar, 2 ba'diyah asar, 4 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib dan 2 ba'diyah isyak. 12. Maka baginya sebuah mahligai di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat sebelum itu, yakni 4 rakaat duha, digabungkan 4 rakaat sebelum zuhur, maka dibinakan sebuah mahligai di dalam syurga. Banyak amalan. Dan paling mudah,
Ya, saya katakan paling mudah. Dan saya jadikan zikir harian. InsyaAllah kalau ingat, saya jadikan zikir harian. Barang siapa yang membaca Qul huwallah, itu kalau penat juga tak tahulah. Ya, Qul huwallah sebanyak 10 kali. Ya, maka dibina baginya sebuah mahligai dalam syurga. Tuan-tuan dan perempuan, sementara nak hantar anak ke sekolah ke apa, sambil tu kita baca 10 kali. Bahkan kalau lebih, Rasulullah kata lebih lagi baik kepada Umar. Maka kita baca 10 kali ke lebih ke, maka insya-Allah satu hari sebuah mahligai kita boleh dapat. Berlumba lah. Bagi saya beriman. Oleh kerana itu saya cuba beramal mana yang saya mampu. Bahkan Qul huwallah itu saya jadikan zikir harian. Ya. Selain pada zikir harian pagi dan petang tu, saya jadikan ia sebagai zikir harian. Dan juga doa kepada ibu dan ayah dan minta syurga yang dikatakan sebanyak 3 kali. Saya jadikan zikir harian kalau tidak lupa. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan. Ya, buat. Jangan biarkan kita dalam keadaan kosong, tak ada apa yang kita nak bawa di akhirat kelak. Jangan. Lakukan amalan. Baik. Sesungguhnya dalam hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni syurga akan melihat para penghuni istana-istana yang tinggi di atas tempat mereka, sebagaimana mereka melihat bintang yang bersinar cemerlang yang perlahan menghilang di ufuk timur dan barat, kerana perbezaan keutamaan ada di antara mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah tempat-tempat tinggal para nabi yang tidak bisa dicapai oleh orang lain dari mereka. Baginda menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, maka para nabi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang membenarkan para rasul selain daripada mereka. Ya, ini di antara gambaran-gambaran tempat syurga yang begitu indah, yang hanya orang-orang tertentu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bertaraf hasan, yang mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya para penghuni syurga akan melihat para penghuni istana yang tinggi di syurga, sepertinya hal kalian melihat bintang-bintang timur atau bintang-bintang barat yang terbenam di terbit ufuk. Dalam hal perbezaan tingkatan keutamaan mereka, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mereka para penghuni istana yang tinggi itu adalah para nabi. Baginda berkata, benar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, mereka adalah para nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, serta membenarkan risalah Rasulnya dan Rasul-Rasul yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, ya, subhanallah, ya, bergegar sikit, ya. Apabila Rasulullah telah mengasingkan satu kalimah, ya, para nabi dan siapa dia? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, serta membenarkan para Rasul yang lain, yakni para Rasul sebelum itu. Dengan arti kata lain, kita mampu untuk memilikinya. Tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan hadis ini hilang begitu saja. Subhanallah, beramal. Oleh kerana itu kelebihan kita berada dengan orang-orang yang membawa Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang membawa risalah Sunnah, yang nakkan hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih. Inilah puncanya. Kerana apa? Kerana kita ini termasuk orang yang beriman dan membenarkan risalah Rasulullah. Kita tak main hadis-hadis palsu. Kita tak main hadis-hadis dhaif. Kerana ianya tidak jelas daripada Rasulullah. Kalau hadis palsu lagilah bukan daripada Rasulullah, takkan kita nak mengkhianati Rasulullah. Oleh kerana itu iltizam jika kita ini adalah orang yang berpegang Quran dan Sunnah. Manalah tahu, mungkin disebabkan iltizam kita berada dengan para Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Kena amin, ya, jangan tak berdoa. Kemudian di antara tempat-tempat yang istimewa ini, ya, tidak dinafikan para nabi dan juga orang-orang yang beriman. Walaupun kategori minan nabiyyin wasiddiqin, maka para nabi dan orang yang beriman ada tempat-tempat yang istimewa yang pernah kita pelajari pada pelajaran yang lepas, sehingga kan para syuhada dan para nabi seolah-olah merasa cemburu bagaimana dia boleh menduduki tahta yang tinggi itu, kerana ianya dimiliki oleh orang-orang yang tertentu. Namun di sana ada satu tahta yang paling tinggi yang tidak dimiliki oleh orang lain,
dan Rasulullah mengharapkan yang memilikinya adalah dia, dan sudah tentu dia. Ya, apakah dia itu? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar muazzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti mana yang diucapkan olehnya. Ya, kemudian berselawatlah kepadaku. Kerana siapa yang berselawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan berselawat memberi rahmat kepadanya 10 kali. Setelah itu mintalah kepada Allah al-wasilah untukku, kerana ia adalah sebuah tempat di syurga yang tidak diperuntukkan kecuali bagi seorang hamba Allah. Dan aku berharap bahawa akulah orangnya. Siapa saja yang memintakan wasilah untukku, maka dia berhak untuk mendapat syafaatnya. Ini di antara kelebihan menjawab azan. Ya, kadang-kadang kita azan buat dek aja. Ya, kena pula tengah minum teh tarik. Ya, lagi buat dek aja. Jangan, jawablah, minum-minumlah, jawab sambil tu jawab. Kerana banyak fadilat kita menjawab azan tu, start Allahu Akbar sampai la ilaha illallah pada penutup tu. Ya, dalam satu hadis mengisyaratkan bagi kamu syurga. Itu satu. Dan kedua, siapa yang membacanya, menjawab seperti mana yang diazankan, selain daripada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, maka Rasulullah kata apa? Maka hendaklah dia berselawat kepada Rasulullah. Ini di antara kita terlepas pandang. Lepas azan apa kita buat? Ya, terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Tapi sebenarnya selawat dulu. La ilaha illallah. Kan lepas sebut tu Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu wa ala ali Muhammad, ikut selawat yang panjang ke pendek. Lepas tu baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah. Okey? Dalam hadis ini mengisyaratkan barang siapa wasilah, kalimah wasilah ini adalah satu makam yang tertinggi. Barang siapa yang berdoa khas untuk Rasulullah sahaja. Ya. Okey, ini datang pula orang mentakwilkan, nampak kita diarahkan untuk mendoakan Rasulullah. Itu pasal aku baca Fatihah, aku sedekahkan kepada Rasulullah. Pula dah. Ya, dia datang dipusing ke situ. Rasulullah tidak pernah ajar baca sedekah Fatihah lepas tu sedekah kepada Rasulullah. Tak ada. Tetapi ini ada dalil. Kita berdiri di atas dalil yang mana setelah itu mintalah kepada Allah al-wasilah untukku, kerana ia adalah sebuah tempat di syurga yang tidak diperuntukkan kecuali seorang hamba Allah. Ya, iaitu aku berharap bahawa akulah orangnya. Sudah tentu bagindalah orangnya. Ya, siapa yang meminta al-wasilah, siapa yang baca doa selepas azan itu, maka dia berhak mendapat syafaatku. Ya, ini di antara yang kita bacakan, doa-doa selepas azan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, mintakanlah kepada Allah al-wasilah untukku. Para sahabat bertanya, apakah wasilah itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, tingkatan yang paling tinggi di syurga yang tidak diperolehi kecuali oleh satu orang. Aku berharap bahawa akulah orangnya. Ya, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahawa kedudukan tinggi itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharapkan kita bersama. Ya, kita bersama dengannya, insya-Allah. Kemudian kita melihat kepada kemuncak nikmat. Okey. Sekarang sebelum kita membicarakan kemuncak nikmat, bila kita membicarakan hadis yang pertama tadi tentang golongan orang yang dikeluarkan dari neraka, maka mereka itu dah dimasukkan ke dalam syurga, yang sana pun dah dimasukkan ke dalam neraka. Tak ada dah orang yang akan dimasukkan lagi ke dalam syurga. Dah stop, habis. Orang yang syirik, orang yang murtad, orang yang kafir, semua dah berada dalam neraka. Orang yang beriman walaupun sebesar zarrah dah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Yang disebutkan dalam hadis tadi bahawa orang yang paling akhir masuk, yang diberi nikmat lebih 10 kali ganda kenikmatan raja-raja di dunia. Apa yang berlaku? Maka yang berlaku
adalah satu perkara, sedang ahli syurga bersenang lenang kegembiraan dan ahli neraka diazab dengan azab yang pedih. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menceritakan Rasulullah SAW bersabda, yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari, ya, yang mana Rasulullah mengatakan, ketika para penghuni syurga telah menduduki tempatnya di syurga dan para penghuni neraka telah menduduki tempatnya di neraka, na'udzubillah min zalik, maka didatanglah kematian lalu diletakkan di antara syurga dan neraka. Ya. Okey, dalam riwayat ini diceritakan bahawa kisah kesudahan kedudukan ahli syurga dan ahli neraka. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni yang saya katakan tadi, bagaimana kedudukan kita ni berbeza dari sudut benda-benda yang didownloadkan dalam diri kita. Sifat marah, sifat apa. Nyawa kita ini, diri kita ni ada nyawa. Kalau nyawa keluar, kematian itu pun ikut sama. Berarti kita mati. Kematian terikat pada nyawa yang ada pada diri kita. Pelik kan? Satu benda, macam mana tu? Ya. Kematian ini adalah satu makhluk yang diasingkan ke dalam tubuh badan kita. Maksudnya dia ada bersama nyawa. Kadang-kadang orang potong tangan tak mati. Kadang-kadang orang potong kaki kecil manis mati dah. Ya. Potong sikit tak mati. Sakit berat tak mati. Tapi sakit sikit dah mati dah. Itu masalah nyawa. Satu benda yang agak menarik. Satu benda yang unik. Ya. Dia bersama dengan roh dalam tubuh badan kita. Masalah kematian itu. Ya, dia dikaitkan rapat dengan roh tubuh badan kita ni, nyawa kita. Tapi kalau pancung kepala, confirm mati. Itu tak syak lah. Okay? Pasal dia kedudukan dia begitu. Okay. Maka dalam hadis ini diceritakan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita combinekan kedua hadis ini. Baik. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kematian didatangkan seolah-olah ia berbentuk domba, ya, berbentuk kambing biri-biri, lalu diletakkan di antara syurga dan neraka. Kemudian dipanggilkan kepada para ahli syurga, wahai ahli syurga. Lalu mereka menjawab. Waktu itu perasaan ahli syurga berdebar. Ya. Kalau ikutkan duduk dalam syurga tidak ada perasaan takut. Tetapi waktu panggilan itu datang, mereka berdebar. Kenapa? Takut Allah ambil, dimasukkan ke dalam neraka. Dan pada ketika itu juga dipanggilkan kepada ahli neraka, wahai ahli neraka. Lalu mereka bersegera datang. Kerana apa? Mereka merasakan mungkin Allah nak melepaskan mereka. Mereka mengharap. Ya, subhanallah, ahli syurga dan ahli neraka berbeza kehidupan dia. Lalu dikatakan, dipegangkan roh kematian itu, tahukah kamu apakah ini? Seolah-olahnya begitu. Semua waktu itu kita ada maklumat rupanya. Ya, di dalam hadis mengatakan, kalian tahukah apakah ini, kepada ahli syurga, dan juga dikatakan kepada ahli neraka. Para penghuni neraka mengangkat kepala mereka untuk melihat, lalu mereka menjawab, ya, ia adalah kematian. Dalam riwayat yang lain, ahli syurga pun mengatakan, ya, itu adalah kematian. Nampak tak? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati membicarakan persoalan syurga dan neraka, melainkan dengan dalil. Bila orang kata kita bercakap bahasa di syurga, bahasa apa? Arab lah, apalah kan. Stop dari bicara kalau tak ada dalil. Kerana persoalan-persoalan yang unik begini, kronik begini, satu benda yang menghairankan kita, hanya boleh diselesaikan dengan iman. Saya beriman. Alhamdulillah, tak banyak agam, beriman. Kerana saya tahu bahawa para sahabat mendapat gelaran radhiyallahu anhum bermula dengan keyakinan mereka iman. Okey, apa berlaku? Mereka mengatakan itu adalah kematian. Kematian adalah satu bentuk yang kita tak akan faham melainkan bila kita berada di sana nanti. Lalu diambil kematian, lalu disembelih kematian. Disembelihkan kematian? Ya. Lalu dikatakan kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, duduklah kamu dalam keadaan senang lenang, hidup tanpa mati. Dan dikatakan kepada ahli neraka, duduklah kamu dalam keadaan terseksa sehingga bila-bila. Ya,
meraunglah ahli neraka dan bergembiralah ahli syurga. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini di antara kemuncak nikmat yang Allah bagikan, ya, bahawa mereka akan hidup dalam keadaan nikmat, ya, dalam keadaan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Namun begitu, kemuncak nikmat di dalam syurga, apakah dia? Ya, subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan tersebut. Apa dia? Mari kita lihat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di syurga dan ditambahkannya, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itu adalah penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Okey, baik. Apakah yang disebutkan ziyadah di situ? Nikmat yang ditambahkan. Yang Allah katakan waladaina mazid, dan pada kami ada ditambahkan. Maka di sini hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dan juga An-Nasa'i, Rasulullah membaca ayat ini, bagi orang yang berbuat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan ditambahnya kenikmatan. Lalu baginda bersabda, ketika para penghuni syurga sudah masuk ke dalam syurga dan para penghuni neraka juga sudah masuk ke dalam neraka, ada yang berseru, wahai para penghuni syurga, sesungguhnya di sisi Tuhan kamu ada janji yang akan dia tunaikan bagi kalian. Subhanallah, khabar gembira, terkejut ahli syurga. Mereka bertanya, apakah itu? Apakah Allah belum memutihkan muka-muka kami? Bila putih muka ni? Di mahsyar tu, yauma tabyaddu wujuh. Rupanya memutihkan muka di mahsyar adalah tanda kebaikan. Mereka itu adalah ahli syurga. Tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan Allah putihkan muka kita di mahsyar tu. Awal bangkit tu dah putih. Okey? Kemudian Allah telah apakah Allah belum memutihkan muka kami, belum memperberatkan timbangan pahala kami, belum memasukkan kami dalam syurga dan belum menghindarkan kami dari neraka? Lalu beliau melanjutkan. Kemudian tabir pun disingkap. Yang ini ahli syurga mula-mula berkata begitu. Allah dah putihkan muka kami, Allah dah selamat, dah beratkan timbangan kami, dan Allah dah menyelamatkan kami dari neraka. Kemudian tabir pun disingkap sehingga mereka pun melihatnya. Beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada pemberian Allah yang lebih mereka cintai selain dapat melihat kepadanya. Tidak ada pula yang lebih menyenangkan mata-mata mereka selain daripada itu. Yakni kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Selama ini kita menyembahnya tanpa melihatnya. Pada hari akhirat nanti kita akan melihatnya. Dan kita mengharap kita termasuk di kalangan orang yang diberikan untuk melihat wajahnya. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kerana dapat melihat wajah Tuhannya. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang dapat melihat wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka hari ini selesai tajuk kita berkaitan dengan syurga. Apa yang paling penting? Kita berusaha untuk beramal dengan amalan yang boleh membawa kepada syurga. Jangan biarkan amalan itu terlepas begitu saja. Teruskan, banyakkan amalan kita yang betul-betul mengikut sunnah Rasulullah, dan beriltizamlah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan halaqah ataupun dengan program-program yang dibuat oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Kemuncak kenikmatan itu adalah satu benda yang paling kita harapkan, ialah dapat melihat wajah Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita harapkan.
Cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. InsyaAllah pelajaran akan datang berkaitan dengan tafsir Quran lah. Ya, kalau ikutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta